Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni macam biasa minggu ni saya nak review mengenai indeks-indeks utama dan indeks-indeks di Malaysia. Okay, so kita mulakan dengan Dow Jones. So Dow Jones di sini kalau kita lihat dia bergerak, jata indeks dia bergerak dalam keadaan dalam bentuk channel. Okay, so kalau buka pada carta mingguan, kita lihat Dow Jones telah melakukan kenaikan ataupun rebound daripada aras sekitar 33,250 ni. Dia telah membuat rebound yang agak kuat di sini. So kita menantikan, kalau kita lihat semula ke carta harian, kita menantikan satu breakout. Okay, satu breakout mengatasi di atas garisan atas of this channel. Okay, so jika dia berjaya break garisan atas channel ni, maka dia akan menguji aras resistance sekitar 34733 sehingga 35107. So ada kemungkinan dia akan cuba untuk break this resistance zone, dan jika dia break resistance zone ni, maka Dow Jones akan kembali berada dalam keadaan bullish. Okay, so itu untuk Dow Jones. Kita lihat kepada Nasdaq. Okay, so Nasdaq masih lagi pergerakannya berada di dalam bentuk channel. Okay, so dia masih lagi bergerak dalam keadaan bullish. So kalau kita tengok carta mingguan Nasdaq, bullish dia pun masih nampak candlestick di situ, bullish dia masih lagi kuat. So ada kemungkinan dia akan datang untuk mencuba garisan channel di atas ni sebelum dia membuat retracement. Okay, so itu untuk Nasdaq. And then kita lihat di Malaysia. So seperti mana yang kita tahu, pasaran di Malaysia agak sendu seminggu dua ni. Okay, apa yang saya lihat, dia masih lagi melakukan satu proses correction yang healthy. Cuma okay, dia berada di dalam kawasan ataupun zon rintangan ataupun support, okay, yang agak kuat di sini. So sekarang ni currently aras support yang terhampir adalah sekitar 1552.07. Jika support ini berjaya menampung tekanan jualan, maka dia akan berpotensi untuk rebound di sinilah. Okay, jika tidak, maka dia akan jika dia bocor, aras support ini bocor, maka dia akan datang untuk mencari the next support. The nearest support will be 1541. Okay, so itu untuk bursa. Harus diingatkan juga jumlah dagangan bursa minggu lepas adalah hanya sekitar 4 ke 5 bilion untuk setiap hari. Okay, average adalah normal, kebiasaannya adalah sekitar 7 ke 8 bilion. So mungkinkah ia menjadi satu peluang kepada para pelabur, pada pedagang? So pastikan anda tetap dengan trading plan anda sendiri. Okay, and then kita lihat pula kepada small cap. So bagaimanakah prestasi small cap? So small cap di sini pada kita ini, dia berada dalam keadaan agak genting di sini. Okay, disebabkan oleh ada penampakan bentuk yang dipanggil sebagai inverted cup and handle di sini. Okay, so ada bentuk berpotensi membuat bentuk inverted cup and handle. Okay, so jika neckline dia sekitar aras 15626, okay, sehingga 15792 bocor, maka dia akan jatuh lagi ke bawah lah, mempunyai potensi kejatuhan ke bawah. Okay, untuk melengkapkan pattern inverted cup and handle ini. So itu untuk small cap index. Untuk ACE market, so ACE market di sini saya dapati bahawa okay, macam tadi small cap index dia baru berpotensi hendak membuat bentuk inverted cup and handle. So ACE market di sini telah hampir untuk melengkapkan okay, target X to X bagi inverted cup and handle ini. Okay, so sekarang ni dia berada sekitar pada aras sekitar 7086 sehingga ke 7450. So itu adalah target zone X to X. Okay,
jika kita lihat pada carta ACE Index ini. So apa yang kita nantikan adalah satu berpotensi untuk membuat satu rebound, dan jika rebound tu pertamanya dia akan jika dia melepasi aras aras garisan channel atas ini, maka dia berkemungkinan besar akan datang menguji zone resistance di sini dahulu, dan kemudian akan menguji zone resistance utama pada neckline dia yang sebelum ini. So mungkin boleh lihat counter-counter ACE Index, sama ada mereka membuat satu rebound yang kuat ataupun sekadar technical rebound sahaja. So boleh diberi perhatian kepada counter-counter ACE. Kita lihat pula pada teknologi. So teknologi setakat ini masih lagi kukuh, cuma dia masih lagi berada di dalam keadaan downtrend. So keadaan downtrend, kalau kita lihat sekali lagi di sini, dia juga membuat corak panggil sebagai downtrend channel di sini. So kita aras support yang terhampir bagi teknologi adalah sekitar pada lebih kurang 73.28. So ini adalah aras support. Aras support bagi teknologi. Dan jika dia berjaya berada di atas 73.28 ini, dia akan try untuk menguji the next resistance lah. The next resistance zone sekitar pada 85. Itu untuk teknologi. And then untuk finance, kita lihat dia berkemungkinan besar sedang melakukan bergerak di dalam bentuk segitiga ni. So mungkin akan mengambil sedikit masa yang lama, sebab segitiga ini adalah satu fasa di mana dia membuat satu proses consolidation. So it is a continuation pattern. So kita mengharapkan agar ada momentum untuk counter-counter yang berada di dalam indeks finance ini, untuk membuat lonjakan ke atas setelah dia complete di consolidation ataupun di correction phase ini. Sebabnya seperti mana yang saya cakap sebelum ini, counter-counter kewangan ataupun perbankan ini adalah merupakan antara counter-counter utama di dalam KLCI. So plantation masih lagi bearish at this point of time. Cuma yang menarik di sini, mungkin para pedagang boleh mengambil ataupun ianya berpotensi untuk melakukan satu corak yang dinamakan sebagai double bottom. Namun harus diingatkan bahawa corak double bottom ini memerlukan confirmationnya pada neckline ini. So jika indeks plantation ini berjaya melepasi aras neckline, maka kita boleh mengambil kesempatan untuk mengambil peluang kenaikan sementara ini bagi counter-counter yang berasaskan ataupun berada di dalam sektor plantation. REITs masih lagi di dalam keadaan downtrend. Sebarang kenaikan yang ada selagi mana tidak memecahkan garisan downtrend line ini hanya bersifat sementara. So kenaikan yang berlaku pada counter-counter REITs, selagi mana indeks ini tidak dipecahkan, selagi mana downtrend line ini tidak dipecahkan, maka ianya bersifat sementara. Properties, so properties all this while dia berada dalam keadaan bullish, so sedang melakukan correction at this point of time. Bearish untuk short term, dia berada dalam keadaan bearish. So the nearest support, aras sokongan yang terhampir adalah pada sekitar 707 dan 713. Itu untuk properties. Jika dia berjaya break downtrend line ini, maka kita bakal menyaksikan dia mungkin akan datang cuba untuk menguji 713.30. Itu untuk properties. Ini juga bermaksud kita mungkin boleh mencari counter-counter yang berpotensi di dalam sektor properties. Kerana sekarang ni dia tengah membuat downtrend. Construction.
sama juga seperti properties, kalau kita lihat bentuk dia, okey, corak indeks dia adalah lebih kurang sama dengan properties, juga berada dalam keadaan yang kita panggil sebagai downtrend line, sedang membuat correction at this point of time. So boleh juga mengambil peluang untuk mencari counter-counter construction yang berpotensi, okey, untuk dimasukkan ke dalam watchlist anda. Consumer, okey, seperti mana lebih kurang juga sama dengan construction dan properties, membuat bentuk yang hampir sama, okey, dan juga berada di dalam fasa yang sama, iaitu fasa correction phase. Okey, at this point of time it is still a bearish untuk consumer. Transportation telah melakukan satu lonjakan yang agak tinggi, okey, seminggu dua lepas, okey, di mana dia membuat dua gap up dekat di sini. Okay, dan kita menjangkakan bahawa kalau kita lihat dia memang agak bearish, berkemungkinan dia akan datang menguji semula aras resistance become support ni ataupun aras RBS ini, dan jika dia mampu bertahan maka dia akan membuat satu rebound di sini. Okay, so kita lihat ada potensi untuk membuat satu rebound di sini. Okay, jika tidak pun kita boleh menggunakan aras Fibonacci 50 dan 61.8. Okey, ada juga kemungkinan dia berpotensi untuk membuat rebound pada aras ini sekitar 826 dan 841. Itu untuk transportation. Maka kita boleh again mula mencari counter-counter yang berpotensi di dalam sektor transportation dan logistics. Okey, health masih lagi berada di dalam keadaan downtrend. Agak jelas di sini dia still in downtrend mode. Cuma kita nampak aras support yang terhampir, okey, iaitu sekitar 2871.56 mungkin diuji sekali lagi jika aras ini berjaya menahan tekanan jualan, maka ia mungkin satu berita yang menarik, okey, bagi peminat-peminat counter healthcare, kerana jika aras ini berjaya menyokong indeks healthcare, kita bakal menyaksikan again a potential of double bottom di sini. Okey, so ada potensi, okey, potensi corak yang dinamakan sebagai double bottom di sini. Okey, namun double bottom perlulah melepasi aras neckline. Okey, aras neckline-nya di mana? So aras neckline-nya sekitar kita lihat di sini pada sekitar 3342 sehingga ke 3438. Okey. So boleh perhati rapat counter-counter healthcare. Okey, jika indeks masih lagi maintain di atas aras support ini, maka itu mungkin menjadi satu berita yang menarik. Okey, industrial product. Industrial product setakat ini masih lagi strong walaupun dia telah break uptrend line di sini. Okey, masih lagi strong, telah menguji aras resistance, aras RBS, resistance become support sebelum ni, dan telah rebound, dan kita mungkin akan lihat dia untuk try uji balik sekali lagi aras zone rintangan dia sekitar 193 sehingga 196. Okey, untuk sektor energi, walaupun Brent telah mencatat kenaikan harga day by day meningkat, okey, minggu demi minggu pun harga Brent makin meningkat, namun kita lihat sektor energi kita tidak mengambil berita kenaikan harga Brent ini sebagai sesuatu yang positif. Okey, dan kita lihat dia masih lagi sekarang ni berada dalam keadaan downtrend. Okey, dan dijangka bahawa dia mungkin akan cuba untuk menguji aras Fibonacci Fibonacci support di sini, okey, pada sekitar antara 701 sehingga 762.79. Okey, ada kemungkinan dia datang untuk menguji semula aras which is the previous resistance. Kalau kita lihat di sini adalah merupakan aras RBS ataupun resistance become support yang sebelum ni. So dia datang, mungkin dia berpotensi untuk datang dan menguji aras RBS yang sebelum ini. So setakat itu update saya mengenai indeks pada minggu ini.
pastikan anda memilih kaunter-kaunter yang betul. Okey, sebelum membuat pemilihan kaunter tersebut, pastikan anda mempunyai trading plan anda sendiri. Okey, pastikan anda ketahui apakah syarikat tersebut sedang buat, apakah bisnes dia, okey, dan bagaimanakah pergerakan harga dia, dan adakah dia affected ataupun terkesan dengan keadaan yang berlaku di pasaran sekarang. Okay, untuk anda yang ingin membuka akaun CDS dan untuk mendapat latihan percuma, edukasi yang percuma, anda boleh berhubung dengan saya pada talian 011208665525. So sekian update saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.